Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka. Ya Hayyu ya Qayyum, salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'un al-ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada hamba-hambanya akan rahsia-rahsianya terhadap hamba-hambanya yang terpilih, dan segala puja dan puji bagi Allah Ta'ala yang memberi rahmat kepada hamba-hambanya dengan memimpin hambanya kepada jalan kebaikan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang diucapkan kepada semua para jemaah di mana saja berada, dan kita bersyukur kepada Allah walaupun kita berada di tempat masing-masing, namun Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita sama-sama menggunakan masa yang ada ini dalam melakukan perkara yang memberi manfaat, insya-Allah. Dan insya-Allah kita malam ini akan menyambung pembacaan kitab kita ini dalam bicara ilmu kitab hikam, dan kita sampai pada muka surat 92. Masih lagi 92. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, man ittala'a ala asraril ibadi wa lam yatakhallaq bi rahmati ilahiyyati kanat tila'uhu fitnatan 'alaihi wa sababan yajurul wabalu ilaihi. Maka maksudnya, kerana bahawasanya barang siapa dinyatakan atas segala rahsia hambanya, padahal tiada ia berperangai dengan rahmat ilahiyah, adalah tahunya akan dia itu fitnah atasnya, dan sebab mengambil keberatan kepadanya dalam dunia dengan iqab, dan dalam akhirat dengan azab. Dan demikian itu sama ada menyatakan atas barang yang maksiat atau orang yang taat, kerana dalam menyatakan atas orang yang taat itu menyakit baginya dengan menzahirkan halnya, dan menyatakan atas orang yang maksiat itu membukakan aibnya dalam halnya. Baik, dalam matan ini memberitahu manittala'a, barang siapa yang dapat melihat ala asraril ibad, di atas rahsia-rahsia Allah. Barang siapa yang Allah Ta'ala beri dia dapat melihat rahsia-rahsia Allah, sama ada Allah membuka kepadanya kasyaf, kasyaf, sehingga dia dapat melihat dengan apa yang tidak dilihat oleh orang lain, ataupun dikurniakan kepadanya ilmu-ilmu yang halus, ataupun ilmu makrifat kepada Allah Ta'ala, ilmu laduni, ataupun Allah Ta'ala dapat dia meninjau kepada alam malakut, sehingga ada di kalangan wali Allah Ta'ala itu dapat melihat arasy Allah dengan izin Allah. Ini pilihan dan ini tidak mustahil yang Allah Ta'ala memberi kepada hamba-hambanya. Maka lihatlah, dalam matan ini memberitahu man ittala'a ala asraril ibad,
Barang siapa dapat melihat akan rahsia-rahsia para hamba-Nya, andai kata Allah Ta'ala buka kepada dia, sehingga dia dapat melihat rahsia-rahsia hamba tadi. Hamba Allah. Maka dia dapat tahu orang ni orang soleh, orang ni orang fasik, orang ni ahli maksiat, orang ni hatta sehingga dibuka kepadanya. Boleh jadi kalau Allah membuka kepada dia sehingga dia mengetahui orang ini ahli syurga, orang ini ahli neraka sebagai contoh. Sebagaimana Syekh Abu Hasan Syazili pernah mengatakan bahawa kalaulah tidak kerana aku ini menjaga adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku akan nyatakan siapakah ahli syurga, siapakah ahli neraka. Tetapi demi menjaga adab, maka dia diam saja, tidak menyatakan. Maka bila Allah Ta'ala buka rahsia-rahsia hamba, buka rahsia-rahsia hamba ni dengan arti kata, Allah membuka dia, dapat mengetahui dia ni orang soleh, dia ni tidak soleh. Dia ni orang ikhlas, orang ni tidak ikhlas. Dia ni ada sifat taqwa, ni tidak ada. Orang ini di dalam hatinya pendendam, orang ni dalam hatinya penyayang. Seandainya Allah Ta'ala membuka kepada hamba tadi, dalam keadaan dia tadi, walam yatakhalla bi rahmati ilahiyah, dan dia tidak berakhlak dengan akhlak yang menerima rahmat Allah, yakni tidak berakhlak dengan akhlak Allah. Dia tidak berakhlak dengan akhlak Allah. Maka satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh satu orang. Dia kata, "Ya Ibrahim, aku ini lapar. Aku ingin makanan." Kata Nabi Ibrahim, "Kamu ni beriman ke tak beriman?" Kata dia, "Aku datang ni, aku nak makanan dia. Kenapa kamu tanya kamu beriman tidak beriman?" Kata Nabi Ibrahim, "Aku nak tanya, kamu beriman ke tidak beriman?" Katanya, "Aku tidak beriman." Lalulah Nabi Ibrahim kata, "Kalau kamu nak makan, nak makanan, hendaklah kamu beriman." Kata orang tadi, "Ya Ibrahim, aku datang nak makanan, bukan aku datang nak beriman dengan kamu." Kata Nabi Ibrahim, "Kalau mu tidak mahu beriman, aku tidak mahu memberi makan kepada kamu." Kata Nabi Ibrahim, katanya orang tadi, "Ya Ibrahim, berilah makanan kepada aku, sedangkan aku ini lapar. Dan kamu ni dikatakan orang yang sentiasa memberi makan kepada orang." Kata Nabi Ibrahim, "Macam mana aku nak beri makan padamu, sedangkan kamu tidak beriman dengan Allah yang memberi makanan?" Lalulah Nabi Ibrahim minta dia beriman. Dia kata, "Aku datang bukan nak beriman, aku datang nak makan," kata orang tu tadi. Maka Nabi Ibrahim lalu tidak memberi makan padanya. Maka baliklah sang hamba tadi. Lalulah Allah berkata, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tak beri makan kepada hamba-Ku itu?" Kata dia, "Macam mana aku nak beri makan? Dia tidak mau beriman denganmu." Katanya hamba, katanya ya Allah Ta'ala, "Ya Ibrahim, hari ni kamu baru dapat tahu dia tak beriman. Kamu dah tak beri makan. Sedangkan dia ini berpuluh tahun dia tak beriman dengan aku. Selama ni aku beri makan sama ke dia?" Katanya Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Maka tersentaklah Nabi Ibrahim tadi, menyedari kesalahan dia tadi. Maka menyesallah Nabi Ibrahim kerana tidak memberi makan kepada orang tadi. Allah Ta'ala kata, "Ya Ibrahim, hari ni mu dapat tahu dia tak beriman pada aku. Mu dah tak tahan marah. Mu dah tak beri makan. Aku ini, dia ini, ingkar tidak beriman dengan aku ni bertahun-tahun dah aku tahu. Tapi aku sentiasa beri makan kepadanya." Maka gitulah menggambarkan sifat mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila Allah memberi kelebihan, itu kelebihan asrar ibad, yakni rahsia-rahsia hamba. Kalau Allah Ta'ala beri kelebihan, seperti tahu dalam hati ni orang ini ikhlas, tidak ikhlas, orang ni baik, tidak baik, orang ni mana dendam, penyayang, sehingga kan ditahu dalam hati tadi, tiba-tiba walam yatakhalla bi rahmati ilahiyah, dan dia tidak berakhlak sebagaimana untuk mendapat rahmat Allah, ataupun dia tidak berakhlak sebagaimana akhlak Allah. Bagaimana akhlak Allah? Orang derhaka pada Allah pun Allah Ta'ala bagi. Allah tidak, maknanya Allah tidak tahan hama
rezekinya kepada hamba-Nya, walaupun hamba-Nya itu tidak beriman kepada Allah. Dan seandainya tidak berakhlak dengan akhlak Allah, dia tidak berakhlak dengan akhlak Allah, dengan perangai rahmatul ilahiyah, iaitu dengan perangai rahmat yang mendatangkan rahmat Allah Ta'ala, dengan erti kata seperti rahmat Allah, maka adalah tahu dia itu, dia mengetahui rahsia-rahsia Allah, rahsia-rahsia orang tadi, akan dia itu satu fitnah atasnya, membawa fitnah. Bila sahaja, maknanya bila sahaja Allah Ta'ala buka pada seorang tadi, nanti akan membawa fitnah. Sebab tu kita ini kena faham. Kita kena faham apa dia. Jangan kita mencela seseorang dengan perbuatan dia, nanti satu hari perbuatan itu akan terkena kepada kita kembali. Contohnya macam mana? Contohnya kata, hey, orang itu penzina, jahat orang ini. Nanti Allah tidak wafatkan dia kecuali dia pun jadi penzina. Hey, orang ini peminum arak. Nanti Allah tak wafatkan dia, nanti dia jadi peminum arak terlebih dahulu. Apabila dia ini bila melihat tadi orang yang melaku kejahatan, lalulah dia mencela kejahatan orang tadi. Maka katanya ulama, kamu kalau mencela kejahatan pun jangan sampai membenci orang yang buat kejahatan. Maknanya kamu cela zina tak bagus, minum arak tak bagus, tapi hati sayang pada orang tadi supaya orang tadi meninggalkan perbuatannya dan bertaubat kepada Allah. Begitulah akhlak yang sepatutnya. Sepatutnya. Seandainya kamu tahu, bila kamu tahu, tiba kamu tidak berakhlak dengan akhlak Allah. Tidak berakhlak dengan akhlak Allah. Seperti apa? Seperti seseorang tadi. Apa dia? Berakhlak dia seperti dengan akhlak Allah. Yang pertama menyembunyikan aib orang. Ini satu akhlak Allah. Kita kena berakhlak dengan akhlak Allah, yakni antaranya berakhlak dengan akhlak Allah. Yang pertama, menyembunyikan keaiban orang. Menyembunyikan ataupun menutup keaiban orang. Walaupun para jemaah, walaupun kita tahu dia pernah minum arak, walaupun kita tahu dia pernah berzina, walaupun kita tahu dia pernah buat benda-benda yang keji lah contohnya, maka kita tidak boleh membuka aib dia. Saya nak bagi tahu awak, dia tu pernah minum arak tu. Saya nak beritahu awak, orang ni begini-begini, lalu menceritakan aiban orang, maka ini dikira tidak berakhlak dengan akhlak rahmati ilahiyah. Akhlak yang membolehkan mendatangkan rahmat Allah. Maka yang pertama, hendaklah seorang itu berakhlak sebagaimana akhlak Allah. Seperti apa? Menutup keaiban orang. Kemudian mendoakan orang-orang yang zalim ataupun mengasihi orang-orang zalim dengan jalan mendoakan dia. Ini antaranya, kalaulah ada orang zalim, kita nasihat dia, kita beri nasihat kepada dia, ataupun kita ini mengasihi dia dengan berdoa. Orang zalim, sama ada kamu nak nasihat ataupun kamu berdoakan kepada dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu mengajari ilmu kepada orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu, jangan kita tuduh, jahilmu, bodoh kamu, jahil kamu. Jangan kata gitu, ajarlah kepada dia. Yang tidak tahu, kita ajar supaya dia menjadi tahu. Maka yang ketiga adalah mengajar ilmu kepada orang yang tidak tahu. Ini akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia yang perlu ada tadi. Yang keempat, menegur kesalahan-kesalahan orang tadi dengan cara hikmah. Ini akhlak yang baik. Kita tegur dia tapi dengan cara hikmah. Yang kelima, mengasihi, berkasih sayang sesama hamba-hamba Allah.
Sifat kasih sayang itu kena ada. Kena ada. Jadi dikatakan bahawa ini sepatutnya ada apabila Allah memberi kelebihan kepada seseorang tadi. Seperti dapat melihat rahsia-rahsia hamba tadi. Dengan pemberian Allah. Maka Allah buka kepada dia. Dapat tahu dia begini. Maka dia ini hendaklah berakhlak dengan akhlak Allah. Antaranya menyembunyikan keaiban orang. Itu antaranya. Tutup aib dia. Maka kalaulah barang siapa yang tidak memiliki akhlak ini, sedangkan dia tahu dia tidak memiliki akhlak ini, dia tak tutup aib orang, dia tak menyayangi orang, dia tidak mendoakan orang, dia tak nasihatkan orang, seumpamanya, maka perkara ini membawa fitnah kepada dia. Membawa fitnah kepada orang tadi. Maka tahunya akan dia itu fitnah atasnya. Dan sebab mengambil keberatan kepadanya di dalam dunia dengan iqab, maka membawa kepada dia ni mengambil sesuatu yang berat, yang membawa kepada apa? Membawa kepada iqab, azab, seksa, membawa kepada seksa. Apabila saja seorang tadi. Sebab itu, bilalah katakan seseorang tadi, bila mana sahaja di dalam hati dia tadi, ada perasaan buruk pada orang. Bila ada perasaan buruk kepada orang, tidak ada sifat menyayangi pada orang lain, hatinya tidak tenang. Bila hati tidak tenang, akhirnya membawa azab. Atas muka dunia pun azab. Bila mana kita ni bersifat yang buruk terhadap orang lain. Patutnya kita tutup aib, kita pergi buka aib. Patutnya orang-orang yang zalim itu kita doakan dia, kita nasihat, tapi kita menyokong dia. Walaupun dia dah zalim, kita tahu maknanya menyokong dia. Kemudian orang-orang yang tidak tahu, kita dok hina pada dia pula. Kita dok hina pada dia. Maka perkara-perkara yang macam ini, maknanya orang tadi telah membawa fitnah dan membawa azab atasnya semasa atas muka dunia. Dan dekat negeri akhirat, mendatangkan dia akan azab, membawa kepada azab, wal-iyazubillah. Dan demikian itu sama ada menyatakan atas orang yang maksiat. Seandainya dibuka oleh Allah, dia pun khabar kepada orang yang maksiat. Kamu ini, dia pun kata pada orang maksiat, kamu ini, aku tengok kamu ini, aku tengok wajah kamu, aku tahu dah hati kamu gelap. Contohnya. Kadang-kadang orang begitulah. Kadang dia pun baca hati orang. Oh, orang ni hati gelap. Orang ini yang jenis macam ni. Saya tengok orang ni, saya kan baca gini. Maka dia baca hati-hati orang tadi dengan cara yang, kalau ahli maksiat, dengan perkara yang buruk. Ataupun ahli taat. Dalam menyatakan atas orang yang taat itu, kita pun khabar tak, oh saya tahu kamu ni bagus, kamu buat begini. Dengan kita cerita ketaatan dia. Dia tu dah sembunyi dah ketaatan dia, kita cerita pula ketaatan dia sebab Allah buka pada kita. Maka menyakitkan baginya dengan menzahirkan halnya. Maka menyakitkan hatinya sebab menzahirkan. Sebab tu orang yang ikhlas ini, dia tidak suka. Dia tidak suka kalau orang dapat tahu amalan dia. Apatah lagi kalau orang sebar amalan dia, lagi dia tak suka. Dan orang ikhlas ni, yang pertama, dia tidak suka orang tahu amal ibadat dia. Yang kedua, dia tidak suka orang cerita amal ibadat dia. Yang ketiga, dia tidak suka orang memuji dia. Ini tanda ikhlas. Payah ni maknanya. Tanda ikhlas ni antaranya apa dia? Dia tidak suka orang tahu amal ibadat dia. Dia tidak suka orang menceritakan amal ibadat dia. Dan dia tidak suka orang memuji dia. Ini tanda orang ikhlas. Kalau kita ni, orang puji kita pun suka, nak pujian. Kalau orang cerita kebaikan, kita gembira. Kita sangat-sangat gembira kalau orang puji, orang cerita tentang kebaikan kita. Maka ini tanda belum lagi ikhlas. Belum lagi ikhlas. Jadi,
Bagi kamu, kalau kamu tahu pun benda baik, kamu cerita menyakitkan hati dia. Menyakitkan hati bagi orang ikhlas. Kalau orang tak ikhlas, bukan nyakit hati. Dengan cara kita zahirkan hal dia. Kita zahirkan dia. Oh, saya tengok awak begini-begini. Sebab tu dahulu ada satu orang lelaki pergi ke kota Madinah. Di kota Madinah tu kemarau panjang. Maka orang semayang minta hujan tak turun. Tiba-tiba dia pergi kota Madinah, dia munajat malam-malam, hujan turun. Esokkan dia munajat lagi, dia hujan turun. Tapi ada orang intai dia. Tengok, pemuda ini hebat. Lalu dalam keadaan macam itu, orang pun pergi ke rumah dia, orang yang intai tadi, esokkan pergi rumah dia, beritahu, saya tengok awak malam tadi, awak munajat pada Allah, awak bersembahyang, awak berdoa sampai hujan turun. Apa yang berlaku orang tadi jadi marah. Jadi tidak suka, jadi bersedih, jadi marah. Akhirnya berpindah kerana tidak suka amal ibadatnya diketahui oleh orang. Maknanya, kalau orang tu tak suka kita puji dia, adakah kita dikira mengumpat dia jika kita puji dia di belakangnya? Kalau puji di belakangnya itu untuk apa? Untuk nak beri semangat pada orang lain. Saya tengok ustaz tu rajinlah ibadat. Jadi memberi semangat pada kita, memberi semangat pada orang lain, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa maknanya, kerana ada manfaatnya. Kalau kita puji di belakang dia, dia pun tak tahu. Tetapi kita puji di belakang dia itu, maknanya ada memberi manfaat. Seperti membangkitkan kita amal ibadat. Mensemangatkan, menambahkan sangkaan baik orang pada orang yang buat taat tadi. Itu tidak jadi masalah. Tidak menjadi masalah maknanya. Baik, kita tengok. Dan dalam menyatakan atas orang yang maksiat, kalau kamu menyatakan orang maksiat, kamu tahu. Aku tengok dalam hatimu gini. Aku tengok dalam hatimu begini. Aku tahu kamu ni pesen macam mana. Maka itu membuka aib dia. Maka membuka kepada aib. Maka menyebabkan bahawa seseorang tadi mendapat fitnah. Maka jangan kita maknanya membuka aib orang. Walaupun kita sudah tahu ni. Maka jangan buka aib orang tadi. Jangan membuka aib orang. Walaupun orang tu begini. Walau kita tahu apa rahsia silam dia. Apa sejarah silam dia. Kita tidak boleh menceritakan kepada orang tentang rahsia silam orang tadi. Walaupun orang tadi masih lagi tidak berubah. Kalau dia tidak berubah. Dia itu daripada dulu. Contohnya saja. Dia daripada dulu tak semayang. Hari ni kita tengok dia tak semayang. Oh, dia ni daripada budak tak semayang. Dia ni bukan saja tak semayang. Dia ni pernah buat begini. Maka berdosa kita. Belahlah kita berdosa. Apa yang berlaku? Nanti dosa-dosa dia ada dalam catatan kita. Ada dalam catatan kita. Jaga-jaga. Dekat negeri akhirat nanti kadang-kadang ada dosa yang kita tak buat. Orang lain buat tapi boleh kita. Macam mana dosa orang lain tak buat? Orang lain buat, kita tak buat, boleh pada kita. Kerana kita walaupun tak buat dosa itu, tapi kita menghina orang di atas dosa orang yang buat tadi. Kata. Contoh, tiba-tiba dalam surat catatan ada amalan dosa zina. Sedangkan kita tak buat pun zina. Tidak ada pun, tak pernah pun. Tapi kenapa ada? Sebab kita mencela pun zina tadi. Begitu. Itulah bahaya. Maknanya, kadang-kadang seseorang tadi dalam keadaan apabila sahaja Allah Ta'ala memberi kepada dia sesuatu, dia merasakan bahawa dia sudah baik, lebih baik pada orang yang dia pandang. Walaupun kita tak tahu pun hati orang tadi. Boleh jadi orang hati tadi, orang itu dalam hati lebih baik daripada kita. Dan kalau dibuka juga, maka jaga-jaga. Janganlah kita ini makna membuka aib dia. Apa-apa yang kita tahu. Dan adalah sebaik-baik kata setengah masyayikh, kasih olehmu wahai anakku sekalian manusia. Sekalian manusia, sekalian mereka itu. Dan tilik olehmu kepada mereka itu. Dan tilik kasihan. Tengok kasihan belas. Dan muliakan olehmu akan orang yang besar mereka itu. Kasihlah olehmu akan orang yang kecil dari mereka itu. Maka hendaklah kamu kasih pada orang. Hendaklah kamu kasih kepada orang lain.
Kasih macam mana? Kalau dia buat maksiat pun kita kasih ke dia. Bukan kasih kerana menggalakkan dia buat maksiat. Tidak. Tapi kita kasih kepada dia supaya dia tidak berterusan dalam maksiat dia. Maknanya orang yang bermaksiat itu kita kena kasih pada dia. Paling tidak, kalau boleh kita nasihat, kita nasihat. Kalau kita boleh larang, kita boleh larang, kita larang dia. Kita cegah setakat mana kita mampu. Kalau tak boleh gak, makna tak boleh gak nak tegah dia, sekurang-kurang kita doa kepada dia. Doa kepada dia. Jadi, hendaklah kamu mengasihi orang. Hendaklah kamu mengasihi, maka kata masyayikh, kasih olehmu wahai anakku sekalian manusia. Kasih belaka sekalian manusia. Sekalian manusia itu tidak kata kasihlah olehmu akan orang-orang yang saleh saja. Tidak, hendaklah kamu kasih kepada sekalian manusia. Apakah cara yang boleh diamalkan untuk menjauhkan diri kita daripada membuka aib orang tadi? Ini melibatkan ilmu. Yang pertama, apakah jalan supaya kita ini jauh daripada membuka aib aib orang? Yang pertama, kita kena sibukkan melihat kepada aib kita. Seseorang yang tidak menyibukkan melihat keaiban diri akan mudah membuka keaiban orang. Tetapi kalaulah maknanya kita ini kalaulah katakan kita ini sibukkan melihat aib kita, maka kita tak akan sibuk melihat akan keaiban orang. Yang kedua, kita kena ingat, walaupun dia melakukan dosa-dosa buat aib tadi, hendaklah kita berbaik sangka. Seperti kita kata apa, boleh jadi dia sudah bertaubat, boleh jadi satu hari nanti dia bertaubat, maka Allah Ta'ala akan kasih kepada dia. Sebagai contoh maknanya. Jadi, kemudian kita kena ingat juga, apabila saja kita nak membuka keaiban orang, kita kena ingat bahawa aib kita lebih banyak lagi pada dia. Maknanya, bila kita membuka aib, perbuatan membuka aib tu lebih aib daripada orang lain, aib orang tadi. Mana kita membuka aib tadi. Dan kita ingat pula, kalau aku buka keaiban orang hari ini, Allah membuka keaiban aku dekat negeri akhirat. Dan sesiapa yang inginkan Allah menutup keaiban dia, hendaklah dia menutup keaiban orang lain. Kalau di atas muka dunia, dia membuka keaiban orang, Allah akan buka keaiban dia. Bolehkah kita membenci penzina dalam hati? Jangan membenci penzina, benci perbuatan zina dia. Dalam hati kita doakan dia, mohon dia diberi hidayat, diberi kebaikan. Maknanya itu adab dia. Adab. Tapi sebagai orang awam kita ni, orang awam kita benci dia sebab dia penzina tu dalam hati. Kalau peringkat orang permulaan bolehlah. Supaya kita dapat tahu betapa buruknya perbuatan itu. Tetapi yang sebaiknya jangan benci penzina. Benci perbuatan zina dia sahaja. Dengan arti kata, apa maksud dia jangan benci penzina itu? Yakni mengharapkan dia bertaubat, mengharapkan dia meninggalkan, mengharapkan dia diampunkan dosa oleh Allah. Itulah akhlak yang sepatutnya yang diajar oleh ulama-ulama tasawuf. Okey, baik. Kemudian dikatakan lagi, hendaklah kamu ini tengok orang, tilik olehmu kepada mereka itu, semua manusia tengok, dan tilik kasihan. Hendaklah kamu kasihan belas pada dia, dan hendaklah kamu muliakan orang yang lebih besar dan kasih orang yang lebih kecil. Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yuwaqir kabirana wa lam yawham saghirana. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukan daripada golongan kami, kata Rasulullah, orang-orang laisa minna man lam yuqir kabirana, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Bukan daripada golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, walam yawham sayrana, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada kita. Orang yang lebih kecil, lebih muda daripada kita, kita sayang, kita menyayangi dia. Orang yang lebih tua, kita menghormati dia. Maka tengok dengan kasih sayang. Dah macam mana Ustaz nak tengok kasih sayang? Mana dah dia itu minum arak
Nak tengok kasih sayang macam mana dia ni berzina. Nak tengok kasih sayang macam mana ustaz. Dia ni maknanya memang buat jahat sungguh. Baik, kita tengok satu kisah. Ni kisah Nabi Ibrahim AS dicerita di dalam kitab. Ada dalam satu kitab daripada Asy-Syarqawi. Abdullah Asy-Syarqawi mendatangkan satu kisah. Di dalam kitab hikam dia. Dia kata, Ruwiya anna Ibrahim AS lamma ra'ahu Allah malakutas samawati wal ardh ashrafa ala rajulin fi ma'siyatin min ma'asillahi ta'ala fada'a alaihi fahalaka. Diceritakan bahawa Nabi Ibrahim, diperlihatkan Nabi Ibrahim alaihi salam, satu ketika Allah melihatkan dia alam malakut. Alam malakut di langit dan di bumi, maknanya dia dapat melihat alam malakut sehingga apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit. Allah Ta'ala buka pada Nabi Ibrahim AS. Bila Allah Ta'ala buka pada Nabi Ibrahim AS, maka dia telah melihat asyrafa ala rajulin fi ma'siyatin min ma'asillah. Ada satu orang lelaki yang melampaui batas dalam melakukan maksiat kepada Allah. Maka bila dia tengok tadi, Allah Ta'ala buka, ada satu orang yang tengok, memang orang ini telah melakukan maksiat. Salah maknanya, melakukan maksiat daripada maksiat, melakukan maksiat kepada Allah, fada'a alaihi, maka dia berdoa pada Allah. Apa dia doa? Ya Allah, binasakan orang tadi. Fahalaka, binasa orang tadi. Mati orang tadi. Orang tadi mati. Nabi Ibrahim tengok, geram betul dia tengok. Bila dia buka, nampak orang. Dia buka, Allah Ta'ala buka, lalu dia nampak ada satu orang itu, dia ini maknanya macam melampaui batas lah kiranya. Lalu Nabi Ibrahim tadi, dia telah melakukan, dia tengok orang tadi telah melampaui batas dalam melakukan maksiat, dia pun tahu orang ni melakukan kejahat, dia tahu orang ni jahat, dia kata, ya Allah, binasakan dia. Fahalaka, Allah binasakan dia, mati saya. Kemudian, Nabi Ibrahim ni dilihat lagi alam malakut. Nampak lagi orang jahat. Lalu Nabi Ibrahim, wa kadzalika akhar wa akhar fahalaku. Nabi Ibrahim diperlihatkan lagi. Bila diperlihatkan lagi, nampak orang ni jahat. Bila jahat, Nabi Ibrahim kata, ya Allah, binasakan dia. Binasa. Lepas tu dilihat lagi. Oh, ada lagi. Ya Allah, binasakan dia. Orang ini minum arak, orang ini berjudi, orang ini berzina, orang ini ambil hak orang lain, orang ini zalim. Maka, ya Allah, binasakan dia, binasakan dia, binasakan dia. Gitulah. Fahalaku, maka binasalah tiga tadi. Mula nampak binasa. Nampak orang kedua binasa. Orang ketiga pun binasa. Apa tiga orang binasa. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi. Lalu Allah mewahyukan kepadanya. Ya Ibrahim. Ya Ibrahim, ilaihi anna ya Ibrahim innaka rajulun mustajabud da'wah. Ya Ibrahim, engkau adalah seorang lelaki yang doa kamu mustajab. Doa kamu mustajab. Fala tad'una ala ibadi. Janganlah kamu berdoa begitu kepada hamba aku, kata Allah. Yelah, kalau mu tengok orang ni ahli maksiat, kamu tengok orang ni jahat, kamu tengok orang ni jahat, maka jangan pula fala tad'una ala ibadi. Janganlah kamu ini doa kepada hamba aku. Jangan kamu doa pada hamba aku, fa innahum, sesungguhnya mereka itu minni, dan daripada aku ini ala salasati khisal. Ada tiga jenis manusia yang buat dosa pada aku. Imma an yatuba abdu minhum fa ilayya fa atubu alaihi. Terkadang ataupun boleh jadi dia ini yang pertama, satu orang hamba, dia ini buat dosa, lalu dia bertaubat pada aku terima taubat dia. Kata Allah, dia orang yang buat tadi, yang buat dosa, buat maksiat tu kepada aku ni, kata Allah ada tiga jenis orang. Tiga jenis orang. Sebab sekiranya kita berhadapan dengan penjudi, peminum arak, bagaimana mengelak daripada mereka? Sebab ada kenalan yang bertabiat demikian. Kenapa? Penjudi dan juga peminum arak. Okey, nanti sekejap.
Maka katanya ada 3. Ada 3. Yang pertama, orang yang buat dosa, kata Allah, boleh jadi dia ini bertaubat kepada aku, maka aku terima akan taubatnya. Ini yang pertama. Ya Ibrahim, mu jangan doa gitu. Manalah tahu kalau mu doa gitu, mana tahu dia taubat. Aku terima taubat dia. Yang kedua, imma an akhriju minhu nasamatan tusabbihuli. Boleh jadi juga yang kedua, dia buat dosa. Bila dia buat dosa, lalu daripada tubuhnya keluar serangga. Keluar ulat ke, dia kata tusabbihuli. Maka anggota ulat tadi ataupun dia panggilnya serangga tadi bertasbih kepada aku, menyebabkan orang tu dapat pahala, dihapuskan dosa. Imma an yab'asu ilayya fa in syi'tu afautu anhu wa in syi'tu aqabtuhu. Dan boleh jadi juga orang yang didatangkan kepada aku tadi, orang yang datang kepada aku tadi, dia bangkit pada aku tadi atas aku. Jika aku mahu an yab'asu ilayya, dia bangkit pada aku, fa in syi'tu afautu, seandainya aku kendaki aku maafkan dia. Wa in syi'tu aqabtu, seandainya aku hendaki aku mengazabkan dia. Maka ya Ibrahim, jangan kamu doa begitu kepada hamba aku. Manalah tahu dia bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, kan nanti dia ditimpa sakit, lalu daripada tubuhnya keluar binatang-binatang ke, ulat ke, mendoa bertasbih menyebabkan diampunkan dosa kepada dia. Ataupun mana tahu dia tak bertaubat, tapi aku nak ampunkan dia. Ataupun aku mengazabkan dia. Lalu dalam keadaan macam itu, Nabi Ibrahim AS merasa bersalah. Doa orang dapat tahu, matikanlah dia Allah. Matikanlah dia Allah. Lalu apa yang berlaku? Lalu diceritakan bahawa Nabi Ibrahim AS tadi, maka dia rasa bersalah, maka dia pun sembelih seekor binatang. Dia sembelih seekor unta. Lalu dia sembelih seekor unta. Allah Ta'ala kata, tak padang ya Ibrahim. Tak padang. Maknanya, maka dia sembelih lagi seekor lembu. Lalulah katanya Allah Ta'ala, tak padang ya Ibrahim. Maka dia sembelih pula seekor kambing. Seekor kambing. Lalulah Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim AS, kerana setengah mengatakan bahawa dikatakan juga Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya tadi. Allah Ta'ala perintah, tak padang mu sembelih seekor unta, mu sembelih seekor lembu, mu sembelih seekor kambing. Tak padang ya Ibrahim. Lalu Allah Ta'ala datangkan mimpi Nabi Ibrahim menyembelihkan anaknya. Sehingga Nabi Ibrahim memanggil anaknya, ya abati. Wahai, dia tengok pada itu, wahai anakku, ya bunaya. Wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka. Wahai anakku, aku telah melihat di dalam mimpi aku menyembelih kamu. Fanzur maza tara. Cuba kamu lihat apa pandangan kamu. Kata Nabi Ibrahim pada anaknya. Kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Katanya anaknya, wahai ayahku, buatlah apa yang Allah Ta'ala perintah, nescaya engkau akan dapati bahawa aku, kata Nabi Ismail, antara hamba Allah yang sabar. Hamba Allah yang sabar. Maka demikianlah Allah Ta'ala dikatakan tidak membuka rahsia. Nanti kalau membuka rahsia nanti boleh bawa fitnah. Sama ada dia memberitahu kebaikan orang ataupun keburukan orang. Maka dengan itu, dah tahu macam mana? Kalau tahu, tanamkan sifat kasih sayang. Dengan arti kata, kita tutup keaiban dia. Dan tersebut dalam hadis bahawasanya, kasihan olehmu orang yang di dalam bumi, maka mengasihani akan kamu orang yang di dalam langit. Siapa duduk dalam langit? Kerajaan mana duduk dalam langit? Ada dulu orang panggil kerajaan Ayah Pin duduk kerajaan langit. Wallahualam lah. Maknanya, ke mana dia pergi tu tak tahu. Baik, maka dikatakan hendaklah kamu menyayangi orang yang ada di atas muka bumi. Kamu semua sayang orang. Sayangilah orang yang berada di atas muka bumi, tak kira siapa saja, nescaya maka
yarhamuhum man fis sama, maka nascaya orang yang ada di langit menyayangi kamu. Siapa yang di langit itu? Yakni para malaikat. Para malaikat menyayangi kamu. Bila para malaikat menyayangi kamu, maka malaikat akan mendoakan kamu. Macam mana kita nak dapat supaya malaikat sayang pada kita? Jawapannya, hendaklah kamu menyayangi orang-orang lain. Kamu sayang orang lain, maka malaikat menyayangi kamu. Sekiranya kita berhadapan dengan penjuni bina arak, bagaimana mengelak daripada mereka? Macam mana kita kalau jumpa dengan orang yang minum arak, kita jumpa dengan orang yang berjudi. Berjudi. Kalau boleh, kita cuba nasihati dia kalau boleh. Kalau tidak boleh juga menasihati dia, cubalah kita mendoakan dia. Tetapi kalaulah katakan kita duduk bersama dengan dia, akan memberi mudarat kepada kita, hendaklah kita menjauhi dia. Menjauhi dia tadi, dengan apa dia ni, supaya kita selamat daripada keburukan dia, supaya kita tidak terpengaruh. Tapi kalau kita jumpa dia macam mana, kita jumpa dia, kita cuba nasihat dia dengan cara yang baik. Kalau boleh nasihat, kalaupun maknanya kalaupun kita tak mampu nasihat, maka kita doakanlah dia. Itu jalan yang lebih baik. Tapi ingat, jangan kita ini maknanya mencela depan dia, takut memberi mudarat. Mu ni jahat lah, minum arak, judi, nanti membawa kepada dia semakin jauh. Makin jauh, dan menyebabkan dengan sifat keras kita, menyebabkan kita ini membawa kepada tidak boleh, tak dapat menarik dia kepada kebaikan. Sebab tu disebut dalam hadis, kalaulah seseorang tadi mendapat hidayat disebabkan kamu, sama ada sebab akhlak kamu, sama ada dengan sebab nasihat kamu, ataupun dengan sebab doa kamu, itu lebih baik daripada dunia dan segala isi. Maknanya, kalau sabit kita, orang mendapat kebaikan. Maka mengasihani akan kamu orang yang dalam langit. Siapa dalam langit? Iaitu para malaikat. Para malaikat akan mendoakan. Mendoakan orang yang berkasih sayang di antara satu sama lain. Dan dikatakan bahawa pernah satu orang tu pergi berjalan, lalu Allah Ta'ala datangkan malaikat. Malaikat tanya orang tadi, kamu ini nak pergi ke mana? Saya nak pergi jumpa kawan kamu. Dan sebab apa kamu nak pergi jumpa kawan kamu? Kamu ni ada urusan apa-apa? Kata malaikat. Itu sebenarnya malaikat, dia menjumpai manusia biasa. Dia kata, adakah itu adalah ahli saudara kamu? Tidak. Adakah itu adalah orang kamu berjumpa dia dengan tujuan urusan perniagaan? Tidak. Ataupun ada urusan-urusan dunia yang lain? Tidak. Dah habis tu kamu pergi ziarah kawan kamu? Orang Terengganu kata, buat madam dia. Apa tujuannya? Lalu dia pun kata, tidak ada apa-apa. Aku pergi ziarah dia kerana aku kasih pada dia. Kerana aku sayang pada dia saja. Aku cintai dia, aku menyayangi dia. Lalulah Allah memberitahu pada malaikat tersebut. Lalu malaikat berkata, aku ini utusan Allah. Disebabkan kamu ziarah dia dengan sebab sifat kasih sayang yang ada pada kamu, Allah masukkan kamu dalam syurga Allah. Begitu gambarannya. Baik. Barang siapa tiada mengasihi akan makhluk, barang siapa yang tidak mengasihi makhluk Allah, maka tiada mengasihi Allah akan dia. Kalau dia tidak mengasihi makhluk Allah, maka Allah pun tidak menyayangi dia. Begitulah. Makhluk Allah ini bukan kata manusia sama-sama kita. Kita kena mengasihi semua manusia. Tak kira dia beriman tak beriman. Tidak beriman, cara kita kasih lain. Beriman, cara kita kasih lain. Orang yang tidak beriman, kasih macam mana Ustaz? Orang yang tidak beriman, kita dakwah dia kepada jalan Allah. Kita dakwah dia pada jalan Allah Ta'ala. Tetapi orang yang sudah beriman kepada Allah, kita mengajak dia beramal dengan ajaran Allah. Maka kenalah kamu menyayangi, mengasihi di antara satu sama lain. Antara sebab menyebabkan Allah Ta'ala kasih kepada kamu adalah sifat kasih sayang.
Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu tidak dikira benar-benar beriman kepada Allah sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dikasihi diri dia sendiri. Begitulah gambarannya, maka Allah Ta'ala menyayangi. Tetapi kalau dia tidak ada sifat kasih sayang, amal ibadat banyak macam mana pun Allah Ta'ala tidak pandang. Dicerita di dalam kitab Mukasyyafatul Qulub, orang itu boleh masuk syurga. Tahu sebab apa dia masuk syurga? Amalan dia ringkas, sangat-sangat ringkas. Dia pergi berjalan, lalu bila pergi berjalan, tiba-tiba dia pun nampak ada satu bukit. Dia ada nampak ada satu bukit, bukit itu daripada pasir bukit. Dan dia tahu di sebelah kampung sana ada orang ada kurang makanan. Dia pun berkata, ya Allah, kalaulah Allah izinkan bukit itu menjadi gandum, nescaya aku akan ambil gandum itu, aku beri kepada orang-orang kampung yang lapar itu. Kata sang hamba Allah ni. Dia tengok bukit tu, bukit pasir yang agak tinggi, dekat padang pasir sanalah. Dia pun kata, kalaulah jadi gandum, nescaya aku akan ambil gandum itu, hantar pada orang yang lapar di sana, di kampung sana tadi. Maka dekat negeri akhirat, Allah masuk dia dalam syurga. Dia tanya, apa amalan saya yang boleh saya masuk syurga? Lalu Allah memberitahu bahawa, tidakkah kamu satu ketika dahulu, kamu telah berkata, kalaulah Allah menjadikan pasir itu, bukit pasir itu menjadi gandum, nescaya aku akan bagi makan kepada orang yang lapar. Lalu dengan perbuatan itu sahaja, Allah Ta'ala tulis kepada dia seperti memberi orang makan. Maknanya sebanyak gandum itu sebesar bukit. Maka dengan niat dia tadi, dengan itu amalan dia boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikianlah rahmat Allah. Apa jadi gitu? Sebab kasih sayang. Sebab sayang yang ada di dalam hati dia tadi. Maka adalah orang yang dalam makrifatnya pada Allah Ta'ala itu tiada memandang ia akan kaun itu kurang dan tiada melihat ia lain daripada Allah Ta'ala. Maka orang yang mengenal Allah Ta'ala, dia tak tengok dah keadaan orang tadi. Dia nak tengok mendapa ni, dia tengok orang ni minum arak ke, judi ke, penzina ke, apa-apa dia tengok itu. Dia tengok semua afal-afal Allah Ta'ala. Semua afal Allah Ta'ala, dia tidak memandang kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terkadang ada seorang yang maksiat itu kepada Allah terlebih baik daripada orang yang taat. Kadang-kadang orang yang bermaksiat itu lebih baik. Terlebih baik daripada orang yang melakukan maksiat, yang melakukan taat. Kerana bahawasanya orang yang maksiat itu mengetahui taksirnya, mengetahui dia ini cuai, lalai. Dia sedar orang maksiat kadang-kadang lebih baik daripada orang taat. Kenapa orang maksiat lebih baik daripada orang taat? Yang pertama, kerana dia ini menyedari bahawa dia ini orang yang lalai pada Allah. Allah kasih kepada orang yang menyedari dirinya berdosa. Allah Ta'ala tidak suka orang yang berbangga dengan amal. Maka sebab itu dia lebih baik daripada orang taat. Orang taat bangga dengan amal. Orang maksiat merasa sedar dengan sebab dosa dia. Maka menyedari dosa tadi lebih Allah Ta'ala kasih daripada berbangga dengan amal. Kemudian orang yang ahli maksiat ini, dia ini terhalang dia daripada sifat ujub, bangga diri, berbanding dengan orang taat. Dia nak bangga diri apa? Dia sedar dia bermaksiat. Maknanya, maka dengan sebab itu Allah Ta'ala kasih orang maksiat yang dia ini, orang yang bermaksiat dibandingkan dengan orang yang taat. Kerana orang yang bermaksiat, dia tak rasa dia ini, dia tak berbangga dengan maksiat dia. Bahkan dia rasa dia ini orang yang banyak lalai kepada Allah. Yang ini, yang taat,
Yang taat dia rasa dia ujub, takabur, riya maknanya. Orang bermaksiat lebih baik pada orang taat. Kerana orang bermaksiat, dia sedar dia perlu taubat. Dia sedar dia perlu taubat. Tetapi orang taat, dia terfikir pun yang dia kena bertaubat. Dia tak fikir pun yang kena taubat. Orang yang bermaksiat, dia merasakan dia perlu bertaubat. Orang yang buat taat, dia merasakan orang lain perlu bertaubat. Bermakna, kalau begitu sifat ahli maksiat itu lebih dikasihi oleh Allah Ta'ala dibandingkan dengan ahli taat. Orang ahli maksiat, dia lari kepada Allah. Orang ahli taat, dia duduk dengan diri dia, tidak duduk dengan Allah. Orang yang bermaksiat duduk, maknanya dia lari dengan Allah. Orang yang bermaksiat, dia pergi kepada Allah. Tetapi orang yang taat, kadang-kadang dia duduk dengan diri dia. Dialah yang soleh. Dia yang maknanya. Maka ini membawa kepada kebinasaan. Kebinasaan. Maka orang yang bermaksiat, dia mengetahui pada taksirnya. Apa makna taksir? Yakni kecuaian dia. Dia tahu dia cuai. Dia tahu dia lalai kepada Allah Ta'ala. Maknanya, dia duduk dalam keadaan taksir dan yang mengharapkan ampun. Dan orang yang bermaksiat, dia mengharapkan keampunan Allah Ta'ala. Dia harap agar Allah Ta'ala mengampuni akan dosa-dosa dia. Dosa-dosa dia. Maka ini orang yang apa ni? Orang yang bermaksiat. Yang dia mengharap Allah Ta'ala lah ampunkan dia. Allah Ta'ala ampunkan dia. Itu terlebih baik daripada orang yang taat, yang takabur, yang sombong. Merasa dia ini sudah soleh. Dia merasakan dirinya soleh, merasa dirinya sudah baik, dengan lebih baik daripada orang lain. Dengan wasitah perantaraan melihat bagi amalnya dengan melihat akan amalnya. Jadi dia merasakan amal dia banyak, lalu dia pun merasa sombong, dia pun merasa ujub, merasa takabur. Maka ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berdirinya sertanya, lalu dia melihat bahawa amal itu disebabkan dirinya. Kerana dia rajin, kerana dia gagah, kerana dia baik, kerana dia tu. Maka dia memandang begitu, itu maknanya dibenci oleh Allah. Bahkan kalaulah orang yang bermaksiat, dia rasa dia ni banyak dosa, dia ni lalai, dia ni banyak banyak kejahatan dia, maka ini membawa kepada dekat dengan Allah. Tapi kalau dia berasa dia dah soleh, dia dah baik, dia dah bagus, ini membawa kepada dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah dikatakan bahawa jaga-jaga orang yang dapat melihat rahsia Allah pun terpedaya lagi. Bahkan bagaimana yang dengan kita tadi. Maka dengan itu, sibukkan kita dengan melihat akan diri kita, sibukkan kita dengan melihat aib diri kita daripada melihat aib orang lain. Jadi insyaAllah kita akan sambung masuk matan yang lain pula yang berkaitan dengan dia. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala menerima amal ibadat kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang saleh. Moga-moga kita semua termasuk di kalangan orang yang mendapat redha Allah. Tidak Allah wafatkan kita kecuali husnul khatimah. Dan kita menyedari bahawa kita hamba Allah yang banyak dosa. Kita mengharapkan keampunan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa orang-orang yang kami kasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau biarkan kami dalam keadaan bermaksiat, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang soleh, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, agar Engkau memancarkan cahaya di dalam hati kami, ya Allah. Dengan cahaya makrifat, dengan cahaya mentauhidkan kepadamu, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang menjaga hati-hati manusia, ya Allah. Jangan kau biarkan hati kami liar denganmu, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, bahawa sesungguhnya kami benar-benar
melakukan kesalahan dan dosa, ya Allah. Kami mohon agar Engkau kurniakan taubat nasuha kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada ahli keluarga kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Andai kata ada di kalangan mereka yang tidak sempat bertaubat, ya Allah, jadikan mereka itu hamba-Mu yang diampunkan dosa oleh-Mu, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, andai kata apa yang kami lakukan ini memberi kebaikan kepada kami, mendapat pahala daripada-Mu, ya Allah, sampaikanlah pahala itu, ya Allah, kepada ahli-ahli keluarga kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah, agar mereka mendapat rahmat-Mu, agar mereka mendapat kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, agar orang yang mendengar kuliah ini mendapat kebaikan di sisi-Mu, ya Allah. Yang tidak faham, Kau beri kepahaman kepada mereka, ya Allah. Yang tidak dapat beramal, Kau beri kekuatan untuk beramal, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, agar Engkau menuliskan nama-nama orang yang mendengar kuliah ini, ya Allah, di kalangan orang yang mendapat keampunan-Mu, ya Allah, di dunia dan juga di negeri akhirat, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah, daripada fitnah di akhir zaman ini, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah, agar kami semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.